kita akan sampai pada bulan Februari dengan tematik industrial review yang akan saya kongsikan pada hari ini. Sebelum itu, izinkan saya share saya punya screen untuk presentation. Okey, baik. Semua nampak ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang dapat hadir pada hari ini. Dan yang penting sekali ialah saya ingin kongsikan berkenaan kita punya program, iaitu program IX Lab melalui IX Insight yang kita panggil Thematic Industrial Review. Okey, saya ringkaskan sedikit daripada konten minggu lepas, iaitu pengenalan kepada IX Insight Thematic Industrial Review. Kami mengadakan review untuk 11 industri yang kita telah pun pilih dan yang melalui analisis yang kami jalankan, yang mana kita dapati ini adalah industri yang akan berkembang dan akan memberikan impact pada masa hadapan. Jadi kenapa review kita ni adalah sangat berbeza, ataupun bukan agak berbeza, dia memang berbeza dengan typical review mana-mana industrial review yang dilakukan oleh mana-mana syarikat di seluruh dunia, adalah kerana IX Insight membuat review kepada industri yang belum wujud. Sedangkan biasanya review dilakukan adalah untuk mereview atau melihat ke manakah ahli tuju industri pada masa hadapan. Jadi bagaimanakah metodologi yang kita lakukan ialah kita membuat analisis kepada precursor atau petunjuk-petunjuk pasaran, maafkan saya, petunjuk-petunjuk industri, yang mana apakah aktiviti-aktiviti atau penemuan-penemuan baru yang sedang berlaku di seluruh dunia melalui teknologi ataupun perubahan-perubahan polisi yang mampu menghasilkan ataupun menyebabkan sesuatu industri tersebut mengalami suatu shift ataupun perubahan yang sangat berbeza daripada industri yang sedia ada. Jadi thematic industrial review daripada IX Insight diharapkan dapat memberikan satu maklumat yang sangat bermanfaat kepada industri player terutamanya, dan juga mungkin kepada bakal para pelabur untuk membuat keputusan ataupun untuk menjangkakan perubahan-perubahan ataupun melihat pasaran baru yang mana akan memberikan impak dalam tempoh 3 hingga 5 tahun yang akan datang. Baik, seterusnya pada minggu ini kita membahagikan sebenarnya IX Insight Industrial Review ni dia bulanan. Jadi untuk bulan ini tema yang kita pilih ialah Neo Aviation. Tema industri yang kita pilih adalah Neo Aviation. Jadi kita sedang membincangkan mengenai the new era ataupun dawn of the electric aviation. Ini adalah satu terma yang umum yang mana Neo Aviation ni sangat sangat dikenali juga dengan nama electric aviation. Jadi kenapa IX Insight melakukan inisiatif ini? Ini adalah untuk memudahkan masyarakat industri terutamanya, dan juga masyarakat pelabur dan juga orang awam untuk memahami bagaimana sesuatu industri itu dipengaruhi oleh aktiviti-aktiviti yang berlaku atau perubahan polisi yang berlaku. Kami menyampaikan dengan cara yang mudah, yang boleh difahami oleh orang awam terutamanya, supaya tiada jargon ataupun yang perlu kita buka pada dictionary atau kita perlu sentiasa buka pada internet. Ianya sangat disampaikan dengan sesantai yang mungkin dan sepadat yang mungkin. Untuk setiap minggu kita bahagikan setiap bulan kepada 4 aktiviti utama, iaitu kita akan buat satu pengenalan kepada industri yang akan kita bincangkan pada setiap minggu pertama, dan minggu kedua kita akan bincangkan cabaran-cabaran yang dihadapi oleh sesuatu industri itu, sama ada dia akan mengalami inflection point ke atas ataupun dia akan stagnan, tidak berubah, ataupun dia akan mengalami penurunan, iaitu industri itu menjadi, kita panggil sunset, jadi merudum lah. Macam sekarang ada beberapa industri yang telah pun mengalami zaman merudum, kita panggil bahasa Melayu kita zaman merudum kan. Maknanya kata kalau kita nak masuk industri itu adalah masa yang baik untuk kita masuk atau untuk kita keluar, ataupun untuk kita betul-betul
tweak the market. Maksudnya kita masuk dan kita jadi hero. Sesuatu company tu nak masuk dan jadi hero dan champion, tukar market tu jadi market yang totally different. Contoh-contoh market-market macam ni kita pun boleh tengok zaman sekarang ni banyak few companies yang menggunakan kecanggihan teknologi dan juga kita panggil daring lah, keberanian untuk mengubah sesuatu industri itu. Dan sekarang ni zaman ni adalah zaman kita panggil startup punya zaman ataupun apa kita panggil zaman untuk sesuatu industri itu mengalami perubahan yang amat ketara. Okey, seterusnya potensi. Pada minggu ketiga kita akan bincang tentang potensi yang mana sebenarnya ini adalah satu episod yang sangat penting di dalam setiap IX Insight review. Potensi itu dapat membuatkan ataupun dapat membolehkan kita untuk membuat sesuatu keputusan ataupun membuat sesuatu rancangan jangka panjang. Sama ada dalam industri kita sendiri ataupun melalui pelaburan kita ataupun kita ingin mengambil kesempatan ataupun kalau kita nak sebagai policy maker contohnya, kita nak tengok apakah yang sesuai tindakan yang perlu untuk kita ambil, terutamanya dalam memahami apakah industri yang perubahan-perubahan industri yang mampu mempengaruhi bidang peluang pekerjaan ataupun mungkin boleh menyebabkan kehilangan pekerjaan. Dan potensi ini sebenarnya dapat membolehkan kita membuat analisis dengan lebih baik. Case study. Okey, baik, pada minggu terakhir kita akan melakukan case study yang mana kita akan panggil pemain ataupun player sebenar dan yang menariknya player ini adalah player yang sudah di dalam industri yang kita rasakan bakal berubah, yang bakal mengalami satu anjakan yang hebat ini. Bukan pemain sedia ada. Saya akan kongsikan dari masa ke semasa melalui media-media Facebook ataupun LinkedIn tentang perkembangan terkini yang sentiasa berlaku. Dan kita akan pastikan semua update yang kita bagi ini dapat memberikan manfaat yang besar pada pemain industri. Baik, seterusnya kita akan bincangkan untuk Neo Aviation. Sebenarnya ada terlalu banyak terms. Di seluruh dunia ni boleh dikatakan macam-macam negara ada istilah-istilah sendiri yang dipanggil Neo Aviation. Ataupun kita kenali sebagai industri penerbangan baru. Industri penerbangan baru ni sebenarnya bagi pemain industri itu sendiri, mereka tidak merasakan ianya satu penerbangan yang baru. Mereka hanyalah merasakan mereka perlu accommodate the technology to something new. Maksudnya mereka perlu mungkin perlu integrate teknologi-teknologi yang macam kita tengok pada kenderaan kereta kan, pada industri kereta, macam mana Tesla telah mengubah the whole industry menjadi satu daripada kereta menjadi komputer bergerak. Dia dah jadi totally different, dia dah shift kepada satu industri yang berbeza. Namun kita masih mengenali industri tersebut sebagai industri kereta. Baik, dalam industri penerbangan ada istilah yang digunakan iaitu Aviation 2.0. Aviation 2.0 ini adalah satu jenis terma yang digunakan untuk mendefinisikan keadaan ataupun situasi penerbangan yang mana ianya sangat congested. Kita boleh rujuk sebenarnya pada Wikipedia, tapi ia lebih kepada istilah yang mana keadaan trafik penerbang sekarang dah tak macam 30 tahun atau 20 tahun dahulu. Sekarang ni banyak penerbangan tambang murah yang kita kenali sebagai tambang murah macam AirAsia, Firefly. Itu di Malaysia. Kalau di UK ataupun di Eropah banyak lagi syarikat-syarikat macam syarikat Ryanair dan sebagainya. Kapal terbang sudah berubah peranannya daripada menghubungkan kapal terbang kontinen to kontinen, telah menjadi macam sebuah syarikat bayaran express. Maksudnya ianya lebih mudah untuk digunakan. AirAsia sendiri menggunakan tag Now Everyone Can Fly. Saya masih ingat pada tahun-tahun 80-an dulu, masa kita kecil kan, kapal terbang ni adalah sesuatu yang sangat eksklusif. Bukan semua orang lah boleh naik kapal terbang. Even masa kita masa tahun lebih kurang tahun 2000 sebelum AirAsia, dapat naik penerbangan antara negeri MAS adalah satu kemewahan yang kira hebat lah. Maknanya you have to cemerlang ke dalam pelajaran, and then maybe your family can sponsor you beli tiket kapal terbang dan dapat merasa naik kapal terbang. Zaman tu naik kapal terbang merasa naik kapal terbang. Sekarang
penerbangan adalah necessary untuk bergerak, satu metod, satu cara bergerak yang sangat penting, yang menjadi keperluan, yang mana kita boleh pergi adanya tambang murah ataupun aviation 2.0 ni punya perkembangan yang meledak, membolehkan kita menjadikan satu penerbangan itu sendiri sebagai satu metodologi pergerakan atau method of transportation untuk kita menjadualkan pergerakan kita. Maksudnya kita boleh pergi mesyuarat daripada Pulau Pinang, kita boleh mesyuarat di Kuala Lumpur dan patah balik pada hari yang sama. Ataupun pada tengah hari juga, maknanya kita boleh attend satu meeting dan kita boleh balik. Dia telah membentuk cara kita menguruskan bisnes itu sendiri ataupun pergerakan ekonomi itu sendiri. That is a bit about aviation 2.0. Sebenarnya banyak lagi perkembangan, banyak lagi istilah yang boleh kita sharekan. Tapi aviation 2.0 ni amat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan juga pengurusan penerbangan itu sendiri. Baik, dalam aspek teknologi, new aviation dikenali sebagai electric aviation. Maksudnya kapal terbang sekarang daripada sejarah, daripada perkembangan teknologi kapal terbang itu sendiri sudah mula mengalami perubahan yang pesat daripada segi teknologi, kita panggil propulsion lah, ataupun daya tujah. Kalau bahasa fiziknya paling tepat sekali sebenarnya daya tujah. Sistem daya tujah yang digunakan tu sudah mengalami satu perubahan hingga ke tahap elektrik, daripada minyak, petrol sampai ke elektrik. Jadi itu juga dikenali sebagai electric aviation. Itu juga dikenali sebagai new aviation. Sekiranya kita mendengar atau kita membaca artikel-artikel mengenai electric aviation, mereka merujuk kepada sistem penerbangan baru. Baik, bagi IIS Insight, kita lebih selesa menggunakan ataupun terma yang sesuai untuk new aviation ini adalah new aviation sebenarnya parts of Industrial Revolution 4.0, yang mana selain daripada sistem penerbangan, bila kita sebut tentang Industrial 4.0, kita automatically boleh terbayang robot-robot yang bergerak di kilang, ataupun robot penghantar barang di dalam kawasan yang tertutup, warehouse yang menggunakan sistem penghantaran yang betul-betul kira totally unmanned ataupun robot kan. Dan juga sekarang ni sudah Industri 4.0 sudah mula berkembang ke arah kenderaan yang bergerak, bukan lagi robot mesin yang bawa barang saja dan boleh bawa orang. Dan Industri 4.0 ni dia ada kebaikan yang amat bagus untuk manusia, dan juga dia ada juga downside dia, iaitu kerisauan terutama kerajaan, yang mana Industri 4.0 boleh menyebabkan kehilangan pekerjaan pada industri ataupun warga kerja yang memang telah pun lama di dalam industri yang sebelum ini, ataupun dia tak ada 3.0, tapi kalau kita boleh kongsikan kat sini, industri sebelum 4.0, maknanya yang lebih menggunakan labor ataupun tenaga buruh. Jadi Industri 4.0 dalam new aviation membolehkan kita berfikir dalam bentuk yang lebih spektrum yang lebih luas, iaitu kita boleh membayangkan kapal terbang tu semuanya dah tak ada pilot, dan dia sangat-sangat dipengaruhi oleh teknologi perkembangan komputer, dan juga yang mana daripada daripada contoh kalau kita pengurusan daripada pengurusan di ground itu sendiri akan menjadi sangat automated. Sekarang ni kita masih boleh tengok lagi, kita boleh nampak lagi kalau pergi ke lapangan terbang mana-mana, bila kita turun kapal terbang ada kereta, orang mesti bawa lagi bag, mesti diuruskan oleh manusia. Jadi Industri 4.0 dah mula sedikit demi sedikit menyebabkan pekerjaan-pekerjaan ini ataupun bidang ini digantikan oleh robot. Hinggalah ke akhirnya mungkin Industri 5.0 dan sebagainya, 5.0 totally atau bukan, kalau tak totally pun lebih daripada 50% daripada tenaga kerja adalah diwakili oleh mesin ataupun robot. Baik, jadi that is a bit about what is new aviation. Seterusnya apa yang saya nak kongsikan ialah satu benda yang sangat menarik yang kita panggil precursor kepada apakah sebenarnya yang mengubah yang menyebabkan new aviation ni wujud. New aviation dia sebenarnya bukan sekadar kapal terbang. Itu yang lebih menarik. Kita akan bincangkan. Baik, apakah yang drive perubahan ini? Precursor ataupun tanda-tanda yang kecil-kecil, petanda yang kecil ni, dia tidak dilihat sebagai satu industri by itself, tapi ia lebih pada komponen-komponen yang berlaku, rantaian industri yang berlaku, yang akhirnya rantaian ini sendiri yang menyebabkan
berlakunya revolusi ataupun perubahan dalam industri. Baik, pertama sekali technological maturity. Baik, kalau kita nak cakap tentang technological maturity, pemain industri macam Airbus, Boeing, mereka tak rasa perlu pun untuk menambah kecanggihan kapal terbang mereka. Mereka dah rasa best, dah rasa cukup dengan apa yang ada, sebab demand untuk kapal terbang sentiasa wujud. Mereka sentiasa boleh jual kapal terbang yang sedia ada dengan teknologi yang ada dan masih mendapat untung yang besar. Tetapi daripada sudut aspek lain, kita aspek lain macam pihak-pihak, mungkin pihak yang kita panggil apa, kita punya business rivals dah nampak ada peluang sebenarnya. Bila teknologi itu dah maju, mereka cuba untuk memajukan setengah aspek daripada kapal terbang, hingga menyebabkan syarikat-syarikat besar tu rasa dia dah plateau, dia dah perlu berubah. Antara satu cara untuk mereka berubah adalah yang kita tengok apa yang Boeing buat pada pesawat 737 MAX, yang mana perubahan yang dilakukan secara tergesa-gesa telah menyebabkan kita panggil katastrofik, kesudahan yang buruk kepada industri penerbangan secara keseluruhannya dan kepada syarikat Boeing itu sendiri. Disebabkan mereka cuba untuk tweak. Bila satu-satu teknologi tu bila dah habis dia punya maksimum capacity untuk dimajukan, mereka sepatutnya menghasilkan sesuatu yang baru, bukannya tweak lagi pesawat yang sedia ada tu. Memang dia berjimat daripada segi masa, dia jimat dari segi investment untuk buat R&D dan sebagainya, tapi pada menjaga masa yang panjang telah terbukti. Maksudnya kita tak boleh tweak lagi sesuatu teknologi itu apabila dah sampai ke tahap yang maksimum. Baik, seterusnya technological evolution. Ini adalah satu subjek yang sangat menarik yang saya sentuh sebentar tadi, iaitu banyak sebenarnya komponen-komponen syarikat, banyak komponen-komponen teknologi daripada pesawat tu dibina oleh pelbagai pemain. Maksudnya ia adalah rantaian dalam industri. Ada yang buat unmanned pilot, maksudnya kita kapal terbang boleh terbang sendiri, dan teknologi ini telah pun dicuba diuji selama beberapa tahun, dan pada satu peringkat memang boleh dikatakan sepatutnya industri penerbangan tanpa pilot ni dah boleh terhasil. Tapi disebabkan beberapa banyak faktor-faktor lain, teknologi ini nampaknya macam akan mengambil masa untuk memasuki industri sebenar. Dan juga teknologi enjin. Teknologi enjin itu sangat menarik daripada propulsion pada zaman-zaman Wilbur Wright bersaudara dulu, dan seterusnya maju ke hadapan kepada turboprop, yang mana kapal terbang dah menjadi laju sikit, yang membolehkan kapal terbang dengan penumpang. Selepas ada turboprop tu baru kita ada jumpa teknologi kapal terbang dengan penumpang. Boleh bawa 100 orang, boleh pergi intercontinental. Kalau di Amerika tu dia boleh pergi daripada Los Angeles pergi ke New York. Itu kira maksudnya dah macam separuh lah kan, suku dunia tu kita dah boleh travel pada satu penerbangan. Cumanya bila turboprop tu dia mengambil masa yang lama lah. Kalau kita sekarang boleh pergi daripada Malaysia, kita boleh pergi ke UK dalam tempoh 18 jam. Kalau pakai turboprop dulu berapa kali berhenti isi minyak kan, mungkin 1 hari 2 hari baru sampai. Lepas tu datang teknologi jet engine. Jet engine yang betul-betul telah merevolusikan industri yang boleh kita panggil tadi technological maturity. Maknanya kapal terbang tu memang dah bagus, kelajuan tu dah bagus, kelajuan jet engine boleh orang kata boleh support structural integrity kapal terbang tu masih boleh ditanggung dengan kemajuan jet engine ni. Kelajuan tersebut sesuai untuk manusia masih lagi selesa dan tidak menimbulkan impact negatif yang teruk pada alam sekitar. Dan akhirnya satu kemajuan yang sangat maju dicapai oleh Concorde, kerjasama British dan France. Bila kita menghasilkan enjin jet Concorde yang bersifat supersonik yang pertama di dunia masa tu kan, dan boleh bawa passenger. Memang sangat laju. Dia boleh cut lagi masa, boleh potong lagi masa, singkatkan lagi masa penerbangan. Contoh kalau kita daripada Malaysia ni pergi ke UK, kita boleh pergi daripada 18 jam, kita boleh pergi dalam 8 ke 9 jam kalau menggunakan pesawat supersonik. Dan technological evolution juga, kalau dari segi sudut penerbangan, dia akan membolehkan pada masa akan datang
pesawat hypersonic dihasilkan, yang mana kita boleh pergi lebih laju daripada 3 ke 4 kelajuan bunyi. Dan kita akan sampai ke peringkat Mach 3 atau Mach 4. Yang mana kita boleh pergi daripada Malaysia ke UK dalam tempoh bawah daripada 3 jam atau 4 jam. Jadi begitu adalah banyaknya teknologi, perubahan program teknologi yang drive 3 new aviation, dan itu belum masuk lagi elektrik, technological innovation di bidang elektrik, perkembangan teknologi enjin elektrik yang sangat maju yang membolehkan tenaga yang sedikit digunakan, tetapi power ataupun daya tujah dan dia punya lift tu boleh membawa beban yang lebih. Namun ada juga beberapa cabaran-cabaran dari segi elektrik, teknologi yang berdasarkan elektrik ni, yang kita akan bincangkan pada minggu hadapan. Baik, itu bahagian teknologi yang banyak mempengaruhi perubahan penerbangan new aviation, penerbangan baru. Baik, seterusnya environmental sentiment. Sebenarnya perkara ini bukan satu faktor yang penting sangat kepada player terutamanya, sebab mereka dah okey dah dengan apa yang diorang ada, apa yang macam Boeing, Airbus, mereka dah selesa. Termasuk juga pengeluar-pengeluar pesawat yang sederhana besar macam Embraer, Bombardier, mereka memang rasa kapal terbang apa yang mereka ada sekarang ni sangat pada peak dia. Maksudnya teknologi tu bagus dan memang kita boleh gunakan pada kos yang efektif. Baik, namun gerakan-gerakan daripada terutamanya NGO dan juga pertubuhan-pertubuhan alam sekitar sekarang ini menuntut supaya pemain-pemain industri lebih bertanggungjawab, yang orang panggil lebih responsible terhadap aktiviti mereka. Jadi disebabkan pergerakan ini telah berlaku pada satu tempoh masa agak lama, lebih kurang 1 dekad, dan perkembangan teknologi sebenarnya boleh support boleh support atau boleh menyokong supaya perubahan dilakukan terhadap industri penerbangan itu. Maka banyak juga eksekutif ataupun director-director, pengarah-pengarah syarikat ini sudah mula untuk berfikir bahawa syarikat mereka perlu pada satu teknologi yang lebih baik. Satu lagi lah redemption. Mereka juga merasakan bahawa dengan cara mereka memenuhi keperluan public awareness mengenai kita boleh katakan sebagai SDG lah, satu Sustainable Development Goal untuk mereka sendiri, untuk mereka capai, bahawa mereka perlu sebenarnya pada teknologi yang lebih mesra alam, mereka perlu kepada enjin yang lebih efektif, sama ada elektrik ataupun enjin petrol yang lebih baik, yang menggunakan bahan bakar api yang lebih baik. Sebenarnya enjin jet yang lebih efektif ni memang sedang dihasilkan, dan kita dapat tengok macam GE baru keluarkan baru keluarkan enjin yang memang sangat jimat dia punya penggunaan bahan bakar dan dapat memenuhi keperluan pasaran yang ada untuk kapal terbang yang ada sekarang ini. Baik, seterusnya kita bincang perkara sebenarnya yang penting. Kenapa syarikat-syarikat penerbangan nak sangat berubah? Mereka memang nak berubah. Mereka nak jadikan penerbangan yang lebih baik, lebih canggih. Mereka sebenarnya tak dapat kawal satu faktor, iaitu kenaikan dan penurunan harga minyak yang tiada kawalan, yang mereka bukan dalam kawalan mereka. Dan mereka juga mempunyai beberapa isu berkenaan minyak. Sebagai contoh, minyak pada musim panas dan minyak pada musim sejuk sentiasa berbeza harga, terutama di negara-negara yang 4 musim. Jadi sekiranya mereka hendak membeli minyak, mereka kena pastikan minyak ataupun bahan api kapal terbang atau bahan bakar untuk menggerakkan kapal terbang perlu dibeli pada masa yang betul, supaya tidak berlaku kesilapan ataupun tidak berlaku pembaziran daripada kantong syarikat di dalam harga bahan bakar yang pre-fluctuate. Itu tidak termasuk sudden increase of harga minyak. Sebagai contoh, yang berlaku sekiranya berlaku satu peperangan ataupun krisis di setengah-setengah tempat ataupun negara-negara yang menghasilkan minyak, harga minyak akan melambung dan akan menghapuskan keuntungan syarikat-syarikat ni dalam sekelip mata. Maksudnya kalau tahu 3 bulan pertama tu bisnes dah bagus lah, masuk musim panas kan, daripada bulan 5 sampai bulan 8 perniagaan bagus, profit baik. Tiba-tiba bulan 9 sepatutnya harga murah sebab winter kan.
tiba-tiba ada berlaku krisis dekat mana Sudan ke, dekat tempat-tempat proses minyak macam yang berlaku di Petronas baru-baru ini. So setiap kali berlakunya krisis harga minyak akan melonjak disebabkan scarcity atau susahnya nak dapatkan minyak tu. Dan akan menyebabkan keuntungan yang sepatutnya dapat dinikmati pada musim kuartal seterusnya dimakan ataupun eaten up by this event. Baik, seterusnya tax atau cukai. Percukaian adalah satu perkara yang sangat memeningkan kepala industri penerbangan, sebab mereka ada airport tax yang kita biasa dengar, yang kita tahu business tax itu pun kita boleh dengar lagi, dan mereka juga ada carbon tax. Setiap kali jumlah hasil karbon yang dikeluarkan setiap kali penerbangan itu dikira dalam tempoh setahun dan dikenakan cukai. Jadi ini adalah perkara-perkara yang bagi mereka tidak perlu, yang mana mereka menyebabkan mereka nak berubah kepada penerbangan yang lebih efisien, lebih baik. Okey, mereka juga sekarang ini dapat ada satu lagi tax, iaitu tax kita panggil apa? Green tax. Maksudnya kalau mereka ni lebih green, dia akan dapat pengecualian cukai. So itu juga perkara yang sangat mempengaruhi perubahan kenapa direction bisnes sekarang lebih kepada direction penerbangan, industri penerbangan lebih kepada enjin yang lebih efisien ataupun enjin elektrik. Baik, seterusnya geopolitical. Negara-negara di Eropah terutamanya, mereka memang nak kalau boleh zero carbon daripada kereta ke, lori ke, kereta api, penerbangan, maknanya dia nak pergerakan manusia ini tidak memusnahkan alam. Jadi negara-negara Eropah lebih kita panggil konservatif towards this. Maksudnya mereka kalau dah buat satu-satu keputusan tu dia akan buat. Kita boleh tengok perubahan-perubahan yang sangat ketara dalam bidang industri otomotif, terutamanya kenderaan, macam syarikat-syarikat BMW, Volkswagen, syarikat-syarikat yang Jerman yang berada di Jerman yang sekarang ni memang sangat move towards enjin yang efisien ataupun totally enjin elektrik. Baik. Perkara ini sebenarnya sangat baiklah kalau untuk kita sebagai orang awam, kita suka perubahan ini berlaku. Maksudnya syarikat-syarikat sudah mula mendengar daripada negara-negara, macam pemimpin-pemimpin sudah mula mendengar kehendak rakyat tadi, dan mereka juga sedar bahawa sesuatu perlu dilakukan untuk menyelamatkan alam sekitar. European policy sangat mempengaruhi American policy, sebab contoh macam sekiranya Boeing tidak comply pada polisi yang ditetapkan oleh Europe, mereka akan kehilangan customer yang akan membuat penerbangan daripada mana-mana negara lain ke Europe. Maksudnya sekiranya Airbus comply kepada European policy dan mereka dah menghasilkan enjin yang lebih baik, tiba-tiba Boeing tak nak comply, Boeing akan kehilangan dia punya pelanggan. Jadi itu menyebabkan semua syarikat-syarikat, ada dua sebenarnya syarikat yang besar ni, yang sekarang ni dah mula move towards the new aviation atau penerbangan yang lebih, sebenarnya dia lebih baik, lebih murah, lebih mesra alam dan juga lebih sistematik. New economic potential. Mahu tak mahu, kita perlu sedar bahawa dengan perkembangan teknologi akan ada lebih banyak peluang sebenarnya. Banyak peluang sebab teknologi baru memerlukan kadang-kadang tu material yang baru. Kadang-kadang memerlukan lebih tenaga pekerja. Ini yang kita selalu risaukan, benda yang tak perlu dirisaukan. Contohnya kita risau sekiranya berlaku industri 4.0, rakyat Malaysia akan kehilangan pekerjaan. Tetapi pada masa yang sama, rakyat India mendapat limpahan peluang pelaburan dan juga pekerjaan yang perkembangan ekonomi yang mendadak disebabkan industri 4.0. Sebab apa? Sebab kerajaan India mereka telah fokus kepada IT, teknologi maklumat dan juga kemajuan artificial intelligence satu dekad yang lalu. Sebab itu kalau kita tengok di Amerika sekarang ni, CEO semua syarikat-syarikat yang gergasi ni majoritinya orang India. Daripada Google, daripada Microsoft dan lain-lain. Kan? Jadi di situlah kita nampak new economic potential itu sebenarnya berlaku disebabkan perkembangan teknologi ini. Jadi kita tak nak bincang dalam sahaja tersebut, kita nak bincang berkenaan penerbangan aviation, new aviation. Jadi itulah sedikit sebenarnya yang saya dapat kongsikan mengenai faktor-faktor ataupun precursor
kenapa akan berlakunya perubahan-perubahan ke arah new aviation ataupun ke arah penerbangan baru, yang mana benda ni sangat menarik untuk kita saksikan, dan juga kepada pemain industri kita boleh anticipate satu perkembangan yang baik. Dan pada masa hadapan, pada minggu hadapan saya akan kongsikan challenges ataupun masalah-masalah yang dihadapi oleh pemain industri sendiri ataupun pemain-pemain yang baru nak menceburi industri ini, dan bagaimana sebenarnya apa potensi-potensinya yang boleh dicapai, yang saya akan kongsikan pada minggu yang ketiga. Baik, untuk minggu hadapan, live session macam hari ini 18 Februari 2022 pukul 3 petang, tajuk dia Challenges on New Aviation. Baik, sekian dahulu. Boleh follow kita punya program IAS Insight di page IAS Insight di LinkedIn dan juga Facebook. Yang mana kami akan sentiasa berkongsi maklumat-maklumat terbaru ataupun fakta-fakta yang menarik, yang baru berkenaan dengan industri untuk 1 bulan. Contoh sepanjang bulan Februari ini kita akan kongsikan berkenaan dengan penerbangan. Ke mana penerbangan akan pergi, fakta-fakta yang mempunyai isu-isu yang berkaitan dengan industri penerbangan dan juga polisi-polisi negara yang berkaitan. Jadi sekiranya anda ingin ataupun baru nak mencuburi bidang industri, anda boleh mungkin mengambil satu keputusan yang tepat untuk memasuki fasa industri pada tempat yang betul. Dan juga kalau sekiranya anda orang pelabur, anda boleh dapat melihat apakah ataupun di manakah ataupun syarikat apakah yang perlu diberi perhatian untuk pelaburan tersebut dibuat. Jadi diharapkan IAS Insight dapat memberikan insight kepada semua hadirin, dan juga dapat juga pergi subscribe dan juga like kami punya page, dan boleh juga share supaya maklumat ini sekiranya tuan-tuan rasakan bermanfaat dapat dikongsikan, dan sekiranya ada feedback boleh juga message kami di Facebook ataupun di page LinkedIn untuk kita menambah baik program ini pada masa akan datang. Sekian dahulu, saya sudahi weekly outlook untuk IAS Insight pada minggu ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.